Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung kembali pengajian tadabbur surah Al-Baqarah. Dan kita dah sampai minggu yang lepas ni, kita dah habis sampai ayat ke-185 yang membicarakan ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat berkaitan dengan puasa pada bulan Ramadan. Dan kita juga telah mengupas beberapa faedah daripada tafsir Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih, yang kita juga sebut dia memberikan kepada kita satu faedah tafsir daripada sudut fiqh. Yang mana Imam Qurtubi daripada segi kupasan fiqhnya dia lebih memberikan tumpuan. Jadi insya-Allah pada hari ini kita sambung kembali ayat yang 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah kata dalam ayat ni dia akan merangkumkan tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selepas Allah cerita tentang bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ni salah satu daripada fadilatnya yang terbesar adalah dia adalah merupakan satu bulan mustajab, atau bulan yang Allah mudah untuk nak mustajabkan doa kita sekiranya kita ikhlas berdoa kepada Allah dan kita menjauhi daripada asbab-asbab yang boleh menolak doa kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah kata kalaulah ada orang yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, bagi tahulah bahawa aku ini hampir. Bagi tahulah aku ini hampir dengan mereka. Maksud hampir ini, Allah itu hampir daripada sudut Allah mengetahui tentang perihal hamba-Nya, Allah mendengar doa-doa mereka, dan Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Dan sekiranya mereka berdoa kepada aku, maka bagi tahu bahawa aku ini mustajabkan doa mereka. Sekiranya dia mestilah kena ada syarat, mana boleh semua secara umum. Janganlah pula kita makan harta haram, kita makan benda-benda yang syubhah, tiba-tiba kita expect bahawa Allah nak mustajabkan doa kita, sedangkan dalam hadis yang lain memang Nabi SAW dah bagi tahu bahawa kalaulah kita ni duk makan benda-benda syubhah, haram, kita tak peduli soal-soal itu, kita tak peduli soal riba dan sebagainya, maka jauhlah doa kita daripada dimustajabkan oleh Allah SWT. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menerusi hadis Abi Musa Al-Asy'ari. Dia kata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu permusafiran. Faja'alan nasu yajharuna bit takbir. Dan maksud dia kata ada ketika itu tiba-tiba ada sahabat-sahabat yang mereka bertakbir secara kuat, ataupun mungkin mereka ini berzikir secara kuat, berdoa secara kuat. Maka apa kata Nabi SAW bila Nabi dengar, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum innakum laysa tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Maksudnya Nabi SAW berkata, bila Nabi kata arbi'u ala anfusikum, Nabi kata bertenanglah. Maksudnya chill, relax, slowkan suara kamu. Kamu tidak menyeru Tuhan yang peka, yang tuli. Kamu menyeru Tuhan yang ada, bukan Tuhan yang jauh daripada kamu. Kamu berdoa, kamu menyeru Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang hampir dengan kamu, Tuhan yang bersama dengan kamu. Bila Allah kata wahuwa ma'akum, dia bersama dengan kamu, akidah ahli sunnah bila dibicarakan tentang ma'iyah, kebersamaan Allah itu, maka kita tengok kepada konteks ayat. Kalau kita tengok daripada segi hadis ini, Nabi dah sebut sebelum itu, innakum tad'una sami'an, kamu berdoa dengan
Tuhan yang maha mendengar. Maksudnya bila Allah kata Allah itu bersama dengan kita, bukanlah bererti mestinya kita kata the zat Allah itu di sini bersama dengan kita. Tetapi pendengaran Allah itu, Allah melihat, mendengar apa yang kita seru. Allah, pengetahuan Allah itu bersama dengan kita. Bantuan Allah itu hampir dengan kita. Jadi ini bukan daripada sudut takwil, tapi ini daripada sudut kita memahami kalimah ayat itu daripada sudut konteksnya berdasarkan kepada lafaz ayat dan hadis yang digunakan. Jadi dalam ayat ini ataupun dalam hadis ini mengajar kita supaya kita ni bila nak berdoa ni bukan semestinya nak kena berteriak kuat-kuat. Ya Allah, ya Allah, bukan semestinya begitu. Sebab kalau kita berdoa dalam hati pun Allah Maha mendengar. Kalaulah kita hanya berdoa dengan suara yang perlahan pun Allah Maha mengetahui apa yang kita doa. Tak perlu nak terpekik-pekik, tak perlu nak terjerit-jerit, especially masa kita berdoa dan juga berzikir. Kemudian Allah kata, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku ini mendengar doa-doa mereka. Aku memustajab, memakbulkan doa-doa mereka bila-bila mereka mahu, bila-bila sahaja yang aku mahukan. Dalam surah Al-An'am Allah ada kata bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. Maka ayat ini bagi tahu kepada kita Allah kalau nak makbulkan doa kita bila-bila mana sahaja Allah boleh makbulkan. Di mana-mana sahaja Allah boleh makbulkan. Bukan syarat bila kita nak berdoa ni, contohlah sekarang ni ada dengan kawan kita yang nak pergi haji. Kita pun kata nak kirim doa, tolong doa depan multazam, depan pintu Kaabah, tolong doa dekat Raudah, tolong doa kat situ sini. Bukan syaratnya mesti nak doa ni tempat mustajab ni di tempat-tempat yang khusus. Walaupun seseparuh tempat atau waktu ini Nabi SAW beritahu dia ada memiliki fadilat tertentu. Tetapi bukanlah bermakna, contohlah amalan orang Melayu kita sekarang ni. Bila orang tu nak pergi Mekah, dia nak pergi umrah ke haji ke, tolong kirim salam baginda Rasul ya. Ini kita tak ada istilah kirim salam baginda Rasul kepada Rasul yang telah wafat. Tetapi apa yang dianjurkan kepada kita adalah berselawat kepada Nabi. Nabi pun perintahkan kepada umat dia untuk berselawat kepada aku kerana selawat kalian itu akan sampai kepada aku di mana-mana sahaja kalian berada. Bukan semestinya nak mesti salawat dan salam itu di hadapan kubur baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada rumah kita di sini pada waktu ini, pada bila-bila masa saja kita berselawat Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Jadi doa pun sama juga. Kita cuma kena tahu antara waktu-waktu yang boleh mustajab. Nabi SAW bagi tahu antaranya ketika kita bersujud, antaranya doa sebelum kita bagi salam, antaranya doa pada 1/3 malam akhir. Itu antara waktu-waktu yang mustajab. Doa masa kita musafir, doa ketika kita rasa dizalimi. Ini masa-masa yang kita mustajab, yang kita kena kejar waktu itu untuk kita berdoa. Tidak semestinya kena berada di Mekah ataupun di Madinah. Begitu juga dengan tempat. Kita boleh sahaja di mana-mana doa ini boleh kita lakukan. Dan sebenarnya bila kita nak berdoa ni, kita kena jangan sampai ke tahap yang antara kita dengan Allah tu kurang dan kita mengharapkan orang lain. Tak ada salah kalau kita nak minta orang lain mendoakan kita. Itu juga apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Maksudnya dia kata jangan lupakan kami dalam doa kamu. Maksudnya kita kata kepada sahabat kita ingat doakan kita, sebab doa sahabat-sahabat kepada saudaranya di belakang kita itu antara doa yang mustajab. Jadi kita ingat tolong doakan kita. Tetapi jangan sampai kebergantungan doa kita itu kepada orang lain, kepada sumber yang ketiga, bukan antara direct kita dengan Allah. Sepatutnya doa ni direct antara kita dengan Allah yang pertama sekali. Kita kena yakin, kita kena usaha doa kita kepada Allah. Dan kemudian barulah kita minta ataupun ingatkan sahabat-sahabat kita untuk doakan kita. Jangan pula hari ni contoh kita tengok separuh perangai orang lah. Kadang-kadang kita tengok orang kaya ni kan, dia sendiri bukan nak berdoa sangat kepada Allah.
Dia sendiri pun mungkin tak jaga solatnya. Mungkin dia pun tidak itu dan ini, tak jaga Qurannya. Tetapi dia akan gunakan contohnya pelajar-pelajar tahfiz untuk nak doa, kemudian nak tunggu dia dah mati pun doakan dia. Masa dia hidup dia tak mau sendiri antara dengan Allah. Sepatutnya kita sendiri bina jambatan kita, hubungan kita, tali kita dengan Allah. Itu yang pertama sekali. Kemudian barulah yang lain-lain itu barulah ekstra ataupun bonus yang kita boleh dapat. Jangan sampai dia merosakkan ataupun mengganggu kita punya tali kita, hubungan kita dengan Allah itu sendiri. Tak ada guna kalau kata kita ni orang kata orang maksiat, orang yang tak jaga Allah, dan tiba-tiba kita nak minta orang lain doakan kepada kita. Itu tidak kuat. Ya. So yang kuat adalah kita kuatkan diri kita sendiri dulu, dan kemudian barulah kita minta bonus daripada orang lain. Ada dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW daripada hadis Ubadah bin Samit, Nabi kata, ma 'alal ardi muslimun yad'u Allah bid'awatin illa atahu Allah iyyaha aw sarafa anhu min as-su'i mithlaha ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahm. Yang mana Nabi SAW beritahu, tak ada satu pun Muslim yang berdoa di atas muka bumi ini, berdoa pada Allah, melainkan Allah pasti akan memberikan apa yang dipintanya. Ataupun kalaulah Allah tidak memberikan exactly apa yang dipintanya, Allah akan hindarkan kejahatan yang seumpama daripada dirinya. Selagi mana dia tidak berdoa benda-benda yang menyalahi agama lah, yang tidak berdoa something yang boleh membawa ke arah dosa ataupun yang boleh memutuskan perhubungan. Maksudnya doa kita selagi ingat, selagi mana kita jaga diri kita daripada perkara-perkara yang boleh menolak doa-doa kita, Allah pasti akan mustajabkan doa kita. Dan itu janji Allah. Cuma kita tak tahu dalam bentuk apa Allah nak mustajabkan doa kita. Kadang-kadang kita berdoa sesuatu, kita ingat doa kita itu yang terbaik buat diri kita, tetapi sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Contoh, kadang-kadang kita doa, ya Allah, jadikanlah aku jutawan, jadikanlah aku billionaire, jadikanlah aku ini. Semua manusia nak kaya begitu. Tetapi tidak semestinya kekayaan itu boleh membawa kebaikan pada seseorang. Mungkin dan sudah pasti Allah tahu apa yang terbaik bagi hamba-Nya. Mungkin kalau kita kaya, kita lupa daratan, mungkin kita akan jadi seperti Firaun, kita akan jadi seperti Qarun, maka Allah hindarkan perkara tersebut daripada kita sebab perkara itu buruk buat kita. Siapa tahu? Kita tak tahu. Contohlah, contoh, saya selalu terfikir kalau saya relate balik kepada sejarah kita yang dulu-dulu. Saya pasti sahabat-sahabat semua kat sini pun pernah melalui fasa pasang surut lah dalam hidup masing-masing. Ada kalanya ketika kita sedang surut lah, ketika kita sedang diuji dengan kesusahan. Kita minta, ya Allah, tak mau yang ni, tolong hindarkan ini daripada aku. Tiba-tiba Allah tak hindarkan benda itu daripada kita. Tapi bila kita rasakan apa yang kita ada pada hari ini, kita akan rasa, ya Allah, mungkin kalaulah Allah hindarkan apa yang kita doa dulu daripada kita, kita tidak lalu fasa tersebut dalam hidup kita, mungkin kita tidak akan mengecapi kebaikan yang kita sedang ada sekarang. Contoh mudah, kalau kata contohlah saya dulu masa saya kecil. Masa saya kecil, saya di sekolah tahfiz. Sekolah dulu kan, sekolah dia daif-daif, sekolah dia susah-susah, kita pun ada cabaran. Yalah, macam-macam orang duduk asrama dulu kan. Anak-anak ni kita rasa tak siapalah anak-anak yang suka lah duduk dekat asrama dia tu. Kalau ada yang suka tu memang ajaib. Biasalah kita jauh daripada mak ayah kita, dekat rumah ni kita boleh dapat apa-apa dekat sekolah.
proses latihan bagi kita. Kita nak kena bangun, kita nak kena itu dan ini. Dia tak memenuhi banyak keinginan kita. Jadi, kita pun sedih kadang kena bully lah, barang hilang lah, sakit lah, marah lah, macam-macam. Masa tu kita sedih, ya Allah, tolonglah, kenapalah aku ni dicampak ke neraka ni. Kita doa. Tapi macam tak mabul juga kita rasa kan. Terus dia sekolah lama lah kan, tahun-tahun, 6 tahun sekolah begitu. Masa tu kita rasa Allah tak dengar doa kita. Masa tu kita rasa Allah tak sayang kat kita. Macam-macam perasaan lah masa tu. Sedangkan kita tak renung, tak muhasabah diri kita juga. Dan contohlah, bila apa yang saya sekarang ni ada dalam dunia persekitaran yang baik. Kita dalam dunia dakwah. Dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang saleh, yang salihah. Buat kebajikan, buat kebaikan, membina generasi yang baru melalui sekolah, dakwah pada ramai orang. Saya terfikir balik. Saya katalah, mungkin kalau saya tak lalu fasa yang dulu tu, yang saya minta pada Allah tu supaya hindarkan daripada hidup saya dulu, kemungkinan hari ini bukan jalan saya. Mungkin hari ini saya tak tahu pergi mana, mungkin lalu jalan maksiat, siapa tahu. Mungkin hari ini saya tengah lalu jalan yang kurang faedah dan manfaat dia kepada agama dan ummah. Boleh jadi, saya tak tahu. Tapi Allah biarkan saya lalu fasa itu dengan tak terima doa saya dulu tu, supaya dia boleh jadi satu pengalaman, boleh jadi satu fasa penting dalam diri saya untuk saya belajar mengharungi ujian tersebut, supaya apa yang kita lakukan pada hari ini akan lebih baik. Saya bagi satu contoh. Dulu saya dah lalui fasa tahfiz ke sana kemari, berpindah randah 5-6 sekolah, 6 kali lah dulu. Macam-macam. Kalau saya tak lalui pengalaman itu, mungkin pada hari ini saya tak ada Akademi Al-Khair, mungkin tak ada home tahfiz di KJ sebelum ini. Mungkin saya tidak melihat pentingnya untuk kita membina generasi. Mungkin saya tidak berada dalam bidang agama ini sendiri pun. Mungkin saya tidak akan berada di hadapan tuan-tuan dan perempuan sekarang. Mungkin sekarang ni saya buat itu, buat ini macam biasa dan normal. Mungkin lebih teruk daripada itu. Sebab tu, kita tak tahu apa yang baik bagi kita, melainkan nanti setelah kita bertemu dengan Allah. Dunia ini penuh dengan penipuan. Dunia ini akan mengaburkan pandangan mata dan hati kita. Sebab tu bila kita doa pada Allah, always doa apa yang kita rasa apa yang Allah tahu itu yang terbaik bagi kita, bagi kita. Bukan apa yang kita rasakan yang baik bagi kita. Sebab pengetahuan kita ini sangat-sangat terhad. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah kata boleh jadi kamu sukakan sesuatu tapi kamu tak tahu itu buruk bagi kamu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sebaliknya mungkin kamu tak sukakan sesuatu itu tapi dia baik bagi kamu. Anak-anak kita, kalau mak pak dia suruh dia mengaji, dia suka. Banyak anak hari ni tak suka pun. Kalau mak ayah dia suruh buat benda-benda baik, banyak yang anak-anak kita tak suka. Tapi kita sebagai ibu bapa tahu itu yang baik bagi mereka. Kita nak didik mereka ke arah yang baik. Sebab tu pengetahuan manusia ni sangat terhad. Hanya Allah yang maha alim, yang maha mengetahui. Kita doa, kita minta pada Allah apa yang Allah minta, apa yang Allah tahu baik bagi kita. Serah pada Allah.
Doa seperti mana doa istikharah yang memohon petunjuk daripada Allah, yang menyerahkan segala kudrat, yang menyerahkan segala pengetahuan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan disebabkan kita punya pengetahuan yang sangat kerdil ini, sebab itulah bila mana kita berbicara tentang ketuhanan, kita tidak berlebih-lebihan, tidak melampau dalam menggunakan akal kita ini untuk memahami aspek-aspek ketuhanan yang tidak diceritakan dalam sumber wahyu. Kenapa dalam mazhab salafus salih, kalau kita bicarakan tentang ayat-ayat sifat, membicarakan tentang ayat-ayat nama-nama Allah, kita tidak melampau daripada sudut untuk nak mentakwilnya. Kita serahkan maksud dia kepada apa yang Allah kehendaki, dalam keadaan kita faham, tapi kita tak faham kesemuanya. Sebab tu bila dalam mazhabus salaf, bila contohnya dalam Quran, bila Allah kata yadullah, mazhab salaf mengatakan dia adalah tangan Allah. Tetapi bukannya bila mana kita kata tangan Allah itu, kita nak samakan dia dengan tangan mana-mana makhluk. Ta'ala Allah. Jarang, tak. Sebab Allah menggunakan kalimah tersebut di dalam Al-Quran. Kalaulah nak takwil itu sebagai kudrat, dia tidaklah orang kata daripada sudut nak menyanggahi itu taklah terlalu salah, tidaklah salah. Kudrat Allah. Tetapi yang lebih tepat bila kita serahkan apa yang Allah sifatkan tentang dirinya, dengan syarat kita tidak menyamakan dengan mana-mana makhluk. Ambil sebagai satu contoh. Bila Allah kata dalam ayat, laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Bila Allah sifatkan, kata tak ada apa yang menyerupai aku, tak ada. Jangan samakan aku dengan mana-mana makhluk. Wa huwa as-sami'ul. Tapi Allah isbatkan pada dirinya sifat as-sami' yang mendengar, dan sifat al-basir dan juga melihat. Maksudnya Allah nak kata Allah tu melihat, Allah itu mendengar, tetapi tak ada apa yang serupa dengannya. Jangan nak pergi kata bila Allah tu dengar, maksudnya Allah ni seperti kita telinga macam ni. Bila Allah kata Allah tu melihat, mata dia mesti macam kita ni. No. Seperti mana bila Allah gunakan dalam Al-Quran ayat-ayat yang menceritakan tentang syurga contoh. Allah kata dalam syurga nanti akan ada sungai-sungai yang mengalir, sungai seperti madu, sungai seperti susu, kemudian ada bahan-bahan emas, ada batu-batu permata sekian. Itu daripada segi mafhum, maksud yang kita fahami. Tetapi kita tidak boleh menganggap kita tahu segala. Maksud emas, apa yang Allah kata emas tu, maksudnya emas tu seperti mana emas kita pada hari ini. No. Sebab asas dia dalam hadis riwayat Muslim. Allah kata a'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah menyediakan syurga buat hamba-hamba aku yang saleh ini, sesuatu yang mata mereka ini tidak pernah melihatnya, telinga mereka tidak pernah mendengarnya, pemikiran hati mereka tidak pernah terlintas dalam benak mereka ni. No. Kalau kita bayang sungai itu seperti air susu putih yang mengalir, no. Itu sebab pengetahuan kita hanya based on that. Kita tahu susu itu putih, kita tahu sungai itu macam mana rupa, kita buat satu imajinasi. Tak. Selagi mana dia terlintas dalam benak kita, maka itu bukan syurga. Sama juga. Contohlah, kalau kita sekarang, contoh kita tengah dengar kuliah ni kan, tiba-tiba kita dengar ada satu bunyi
dentuman yang kuat, bang, boom. Okay, kita tak tengok lagi. Kita tak tahu, bunyi apa tu tadi? Bunyi guruh ke? Bunyi kemalangan ke? Bunyi ada orang jatuhkan barang ke? Kita tak tahu. Pengetahuan kita terhad kepada itu adalah bunyi hentaman. Semua orang tahu bunyi dentuman tu macam mana. Tetapi the exactly bunyi apa tu kita tak tahu until ada orang bagi tahu pada kita. Contohnya ada orang datang, dia bagi tahu itu bunyi kemalangan. Oh, kita baru tahu itu bunyi kemalangan. Oh, bila kita kata kemalangan, kita tahu ia melibatkan kenderaan. Tapi kita pun tak tahu melibatkan kenderaan apa. Motor kereta ke, kereta-kereta ke. Dan kalau kita tahu contoh itu melibatkan kereta dan kereta pun, kita tak tahu kereta jenis apa. Oh, kereta jenis BMW ke, kereta jenis apa ke, kita tak tahu. Sampailah diberitahu kepada kita kereta jenis apa, kemalangan apa. Itu yang bersangkut paut dengan bunyi. Pun akal kita ni tak boleh nak interpret. Jangan buat pandai-pandai pula. Kita buat tahu semua. Oh, ni bunyi kemalangan menimbulkan itu ini. No. Sebab tu kita dalam bab-bab ini, bab-bab ilmu ghaib, benda-benda yang terhijab daripada panca indera kita ni, kita serahkan kepada Allah. Sampailah kita diberitahu tentangnya melalui sumber-sumber wahyu, melalui Al-Quran, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Nabi iaitu Allah sendiri yang bagi tahu pada Nabi kita. Dan baru kita tahu based on apa yang Allah bagi tahu pada kita. Don't cross beyond that. Sebab akal kita ni very limited. Seperti pengetahuan kita ni very limited. Hari ni manusia tak boleh digest macam mana Allah itu tak ada awal, tak ada akhir. Otak kita tak boleh digest. Sebab apa? Based on logik yang akal yang kita ada yang boleh cerna ini, setiap sesuatu itu ada awal, ada penghujungnya. Baju ni, ada yang menjahitnya, ada yang dapatkan kain itu daripada mana, dan akan satu masa baju ni akan binasa. Dia akan rosak, reput dan sebagainya. Apa-apa pun yang kita faham, yang kita digest, begitu. Akal kita tak boleh nak cerna macam mana sesuatu itu tak ada kematian, tak ada penghujung, tak ada pula awalnya. Sebab tu dalam bab ketuhanan Allah ini, beriman dengan apa yang Allah telah firmankan. Kita faham maksud dia, tetapi kita tak tahu kaifiatnya. Macam mana rupanya, wallahu a'lam. Bukan kita menolak terus maksud dia, dan bukannya kita memandai-mandai untuk nak create the meaning of the makna itu, atau memusing maksud dia daripada asalnya. Dan sama sekali kita tidak menyamakan, membandingkan Allah itu dengan mana-mana makhluk. Hari ini kita tengok ada sebahagian daripada ustaz-ustaz, penceramah-penceramah berbicara tentang soal-soal ghaib tanpa ada sandaran dalam Al-Quran, tanpa ada sandaran dalam As-Sunnah. Dan bila ditanya, apa jawapan? Jangan tanya. Itu petanda lemah iman. Jangan tanya dalil. Itu tidak beradab. Itu bukan cara kita belajar. Dan yang ketiga, ini kami ceritakan saja. Ini si fulan ada mimpi jumpa Rasul. Yang ini si fulan tarik langsir, tanya direct kepada Nabi. Yang ini adalah Tok Guru aku cerita. Yang ini ada itu.
sesuatu yang tak boleh dibuktikan. Sesuatu yang tak boleh dibuktikan, orang lain tak boleh check, orang lain tak boleh semak. Sebab tu dia boleh buat cerita apa saja, dia boleh claim apa-apa amalan. Tak ada orang boleh sanggah. Kalau kita kata, oh, ini ada dalam hadis sekian, kita boleh check. Betul ke ada hadis tu? Sahih ke hadis tu? Boleh diterima ke hadis tu? Kalaulah dikata sendiri pun, yang ini ada disebut dalam kitab-kitab yang muktabar, kita boleh analyze. Kita boleh buat kajian akademik. Tapi bila dikata mimpi, aku mimpi jumpa Nabi, Nabi kata begini. Siapa yang boleh proofkan mimpi tu? Tak ada benda tu dalam kepala dia. Ataupun tak ada langsung, who knows? Bila dia kata, dia nampak Nabi, orang lain tak nampak. Nampak? Benda yang tak boleh dibuktikan. Maka, apa yang boleh buatkan orang percaya? Cara dia adalah membina ketaksuban. Bila kita bina ketaksuban manusia, mereka akan membutakan mata dan hati mereka. Mereka akan buat apa? Percaya, sanjung, takkanlah macam ni. Tak boleh nak terima dah kesalahan lah. Semua mesti betul. Sebab tu bila kita tengok golongan-golongan yang menyimpang sebegini, mereka suka membina ketaksuban, buat cerita-cerita keramat. Orang lain tak ada siapa yang tahu benda yang tak boleh dibuktikan. Tapi dia letak cerita, dia letak semua perasa lah. Bagi semua bila dengar, wow, Masya Allah. Takkanlah dia nak tipu. Mesti betul cerita ni. Bila kita dah sayang sangat kat orang tu, dah sanjung sangat, memang kita akan butakan mata hati kita. Ambil satu contoh. Ibu-ibu kat sini contohlah, ayah-ayah kat sini kan. Kita kalau sayang sangat anak tu lah, kita kadang-kadang, kalaulah akal kita ni tak waras, kita akan pertahankan. Dia buat salah pun kita akan defend. Kita sayang suami kita, kita sayang isteri kita, dia buat salah macam mana pun kita defend. Itu penangan bila kita dah terlampau sampai menutup mata hati kita. Sebab itulah cerita-cerita sebegini kita hanya dengar dalam kelompok-kelompok begitu. Kelompok-kelompok tarikat yang menyimpang macam tu sebab mereka tak ada Quran dan Sunnah. Mereka tak ada panduan daripada sahabat, daripada para salafus salih. Jadi mereka perlu untuk nak membina sesuatu yang boleh buatkan orang percaya. Taksub. Cerita-cerita macam tu kita hanya dengar dekat sana aja. Ni kita-kita ni yang selalu kena label ni, label-label W ni, kita mana ada dengar cerita macam tu? Kalau ada dengar pun dalam neraca yang kita kata neraca yang sederhana, neraca yang boleh dikaji, boleh diterima, boleh ditolak. Hari ini saya tulis tentang kata-kata emas daripada Abdullah bin Mubarak. Al-isnadu minad din. Walaula al-isnadu laqala man sya' ma sya'. Sanad itu sebahagian daripada agama. Dalam konteks hadis dia melibatkan sanad-sanad. Sebab ini rantaian perawi inilah yang kita boleh cek sama ada hadis ini sahih ataupun tidak sahih. Tetapi dalam konteks maklumat, sanad ni adalah sumber. Kalau dalam hadis, sanad itu adalah sumber kepada hadis itu. Sumber perawi dia yang mana, rekod dia yang mana, maklumat juga begitu. Sumber itu sebahagian daripada agama kita. Jangan duk main bawa cerita-cerita agama tanpa sumber. Biasakan kalau sebut hadis, daripada mana hadis itu.
Jangan sebab hafalan sendiri tak kuat, tiba-tiba kata tak payahlah sebut, orang awam bukan faham pun. Janganlah sebab diri sendiri tak buat homework, tiba-tiba bila ada orang awam tanya dalil, orang awam tanya satu masalah, jangan tanya. Nak cover line kan? Agama ini perlukan kepada pencerahan. Agama ini membuka minda umat dia, memandaikan umat dia, bukan membodohkan umat dia, bukan menutup pintu pemikiran dan juga hati mereka. Tidak. Kalau tak tahu, kita cakap tak tahu. Guru kita Dr. Radhi Uthman Hafizahullah, dia selalu kadang-kadang kalau bila saya ke siapa ke tanya kepada dia apa-apa masalah, dia mesti akan jawab, yang nak bertanya boleh tanya apa-apa, tapi tak semestinya yang nak menjawab tu tahu nak menjawabnya. Satu sifat tawaduk, satu sifat adil yang kita boleh pelajari. Bila kita nak mengajar agama ni, bukan untuk kita nak claim diri kita hebat, diri kita ni alim serba-serbi, diri kita ni tahu lebih daripada orang lain. Tidak. Kita hanya berkongsi apa yang kita tahu. Apa yang kita tak tahu, itu manusia. Manusia ni ada kan banyak benda yang dia tak tahu daripada dia tahu. Tapi disebabkan kita nak tunjuk kita tahu, disebabkan kita nak orang yang mendengar itu suka, seronok dengan apa yang kita cerita, kita cakap, kita sembang apa-apa. Lepas tu bila ada orang bantah kita, pergi kajilah. Dia sebelum nak bercakap tu tak berkaji. Ini ada disebut. Ini pun dalam kitab-kitab sirah pun ada khilaf. So bawa mai dulu. Kan, ini maksud yang kita kata dan as-sanad itu sebahagian daripada agama. Kalaulah manusia ni tak ada disiplin sumber itu, semua orang boleh cakap apa-apa sahaja yang dia nak. Reka je, letaknya, belasahnya, balonnya. Bila orang petikan, tak check. Senang kerja. Dan kita ni nak orang nak bertanya ni nak menjawab dah. Nak kena check dekat mana, entah mana-mana. Itu yang kena penat pula kan. Kerja mereka duk kelirukan orang, kita pula yang kerja nak kena pergi check. Ini ketimpangan, kepincangan dalam disiplin agama yang ada pada ramai ustaz-ustaz dan ceramah pada hari ini. Hari ini bila saya tulis tentang kalam Ibn Mubarak tentang sanad ini, ada jugalah orang komen-komen ni tak faham cerita. Tiba-tiba kata, dengarnya ustaz kata sanad tu dah tak penting pada zaman ni. Saya balas senangnya, jangan tidur dalam kelas. Kalau tidur dalam kelas, exam fail, jangan salahkan cikgu. Dia tak faham apa yang kita nak sampaikan, tiba-tiba nak tahu, nak balun, nak salahkan cikgu sendiri. Ini saya kira orang yang malas nak belajar. Bila saya cerita tentang sanad tu, apa yang saya maksudkan adalah tradisi. Hari ini sometimes orang nak ambil sanad yang already dah ada dah dalam buku-buku hadis. Contohnya dalam Sahih Bukhari, dah ada dah sanad yang ada diperlukan untuk nak mengatakan hadis itu sahih. Dah. Tetapi saya kata yang tidak begitu signifikan pada zaman ini adalah apa yang kita nak ambil sanad ni daripada kita, guru-guru kita ni. Macam mana kita tengok sanad-sanad orang yang tarekat-tarekat ni, yang duduk klaim ni daripada sahabat ni, ini daripada itu dan ini. Sebab apa saya kata tak signifikan pada zaman ni? Sebab dia tak boleh proof mana yang boleh semak dia punya sanad itu betul berbanding dengan sanad-sanad hadis yang kita boleh check dalam kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil, kitab-kitab rijal. Itu yang signifikan. Yang saya kata pada hari ini tak signifikan. Ada orang ni dia lebih kepada nak kumpul benda-benda ni. Saya tak kata benda ni tak ada manfaat. Benda ni tradisi. Yes, ini satu tradisi keilmuan. Tetapi dia tidak memberikan impact lagi yang begitu signifikan dalam pengajian ilmu.
Pengajian ketulinan ilmu itu sudah ada. Sudah record. Nah, ada orang yang bila saya kata, bila ada orang dia terlalu sibuk nak kumpulkan sanad itu, ijazah itu dan ini, dan berbangga dengan sanad-sanad itu, sedangkan dia tidak memberi impact yang signifikan. Yang lebih aula adalah untuk kita bertafaqquh, untuk kita memahami hadis-hadis tersebut, untuk kita mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Wah, ini dia tak mau dengar lah, dia tak faham dia ni. So, ini benda yang perlu, yang penting sekali untuk kita faham. Ini kita dah sentuh sikit lah isu semasa ni kan. Baik, kita sambung balik. Kita tengah cerita bab ayat ni tentang doa. Kemudian ada hadis dalam riwayat Muslim. Saya sendiri cuma mendisiplinkan diri. Bila kita sebut dengan hadis, kita sebut di mana sumber dia. Kalau tak percaya, pergi rujuk. Boleh cek dalam Sahih Muslim. Just like that. Dan bila kita jadi guru ni, jangan malas lah. Kita kena study juga. Kita kena hafal. Orang kita ni malas nak menghafal. Dan sepatutnya kita tahu, kita ingat. Ambil tahu. Jangan sebab kita tak boleh nak ingat, kita pun salahkan orang yang bertanya. Dan kalau kita tak tahu, cakap tak tahu, dan kita akan cek lagi, insyaAllah. Itu jadi semangat bagi kita. Baik. Dalam hadis riwayat Muslim, menusi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Nabi SAW beritahu bahawa doa seorang hamba itu akan senantiasa dimustajabkan selagi mana dia tidak berdoa ke arah satu dosa ataupun sesuatu yang boleh mendatangkan ataupun menjejaskan perhubungan silaturahim, dan juga selagi mana dia tidak tergesa-gesa, malam yasta'jil. Sahabat tanya, ya Rasulullah, mal isti'jal? Wahai Rasulullah, apakah itu tergesa-gesa dalam doa? Nabi jawab, yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li fayastahsab. Dia duk kata, aku dah doa, banyak kali aku doa, tetapi macam tak mustajab je. Lalu dia berputus asa. Maksudnya dalam doa ni, kita jangan putus asa. Adakala Allah nak uji istiqamah kita, Allah nak uji kesungguhan kita di dalam kita berdoa. Orang yang nak dapatkan projek dalam bisnes ni pun akan sungguh-sungguh untuk nak cuba. Jadi sometimes tunjukkan kesungguhan itu bila kita berdoa kepada Allah. Melalui doa kita, melalui amal saleh. Jadi berdasarkan kepada ayat yang kita bicarakan ini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi. Ayat ini menunjukkan kepada kita doa ini satu perkara yang sangat dituntut. Jangan kita tinggalkan doa. Jangan segan untuk berdoa kepada Allah. Memang kita nak minta kepada manusia ni, kita segan, betul. Tapi jangan segan untuk nak berdoa kepada Allah. Ada orang, malu nak berdoa kepada Allah. No. Allah itu Tuhan kita. Whatever it is, kita adalah hamba yang hina. Kita segan nak minta kepada orang sebab kita takut diri kita ini ataupun kehinaan itu tercampak pada diri kita. Yes, sebab tu kita malu nak minta maruah kita. Tetapi dengan Allah, apa maruah kita ada? Tak ada. Kita dengan Allah tak usah nak ego, tak usah nak buat apa sahaja pun. Allah itu Tuhan kita, Allah itu yang menciptakan kita. Kita ni hamba yang lemah. Bila kita berdoa, kita merintih, kita merayu, nampak lebih hina, di situ Allah lagi gembira. Sebab di situlah Allah nampak yang kita ni tahu yang kita ni hambanya yang hina. Yang kita admit bahawa Allah itu Tuhan yang maha perkasa.
Dengan manusia ialah kita segan nak minta, nanti nampak macam benda lah aku minta, orang pun tak suka, orang pun pandang aku macam ni. Manusia tak suka orang lain meminta-minta kepada diri dia, tetapi Allah suka. Itu beza antara Tuhan dan juga hamba. Sebab apa kita tak suka? Sebab kalau orang minta pada kita, kita bagi, kita akan rasa macam-macam. Kita akan rasa kita akan berkurangan bahagian kita. Kita akan rasa macam orang itu ambil kesempatan. Kita akan rasa itu sifat hamba. Tapi Allah tak ada isu. Allah bagi apa pun tak akan berkurang sikit pun daripada kekuasaan dia. Dan tak ada nak rasa apa, sebab memang kita ni nothing. Dalam surah Ghafir Allah sebut wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata, kalaulah mereka ni berdoa, ud'uni, bertanya kepada, maksudnya Allah kata doalah kepada aku, astajib lakum, nescaya aku akan mustajabkan doamu. Sesiapa yang bongkak, yang ego, yang angkuh, yang belagak daripada kalangan hamba ku, tak mau nak doa kepada aku, masuk jahannam lah dia. Jadi doa itu adalah satu ibadah. Doa itu adalah satu qurbah. Qurbah ini wasilah untuk kita menghampirkan diri kepada Allah. Kerana itu Allah sebut dalam potongan seterusnya, falyastajibu li, maka Allah kata mai sini dengan ibadah, mai sini dengan ketaatan. Doa ni janganlah kita ni doa saja tapi kita tak buat ketaatan kepada Allah. Sahut apa yang aku perintahkan kepada kalian. Tujuan kita semua dicipta adalah untuk menyembah Allah. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku dengan iman yang sahih, yang wajib. La'allahum yarshudun, supaya kalian akan mendapat kebenaran, akan dipandu ke arah jalan hidayah. Ini satu ayat ajaib yang menenangkan hati orang-orang yang beriman, yang mendatangkan kepercayaan dan keyakinan, yang mendatangkan sifat redha. Dalam ayat ni bila Allah suruh doa kepada kita, Allah tak kata aku mendengar doa itu. Maksudnya nanti dulu, check it out. Let me check. Kita semak dulu, tunggu dulu, hold on. No. Apa yang Allah kata? Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajib. Allah kata, aku ini akan menyahut, memakbulkan doa-doa kalian yang berdoa kepadaku. Terus Allah kata, I will. Macam contohlah kalau kita jumpa orang kan, kita minta Sri atau Kak, Abang, apa semua, boleh tak saya nak minta, kita nak minta ni, kita nak minta sekian, boleh tak saya nak minta makanan ni, boleh tak saya nak minta duit ni, saya nak minta kereta ni. Kalau kita sebagai manusia, apa kita punya jawapan biasa? Nanti kita akan semak dulu, ataupun nanti insya-Allah nanti kami bincangkan dulu, ataupun kita tengok dulu macam mana. Isi borang dulu. Kalau ikut itulah macam mana manusia ini, cara direspon kepada permintaan orang. Tetapi Allah Rabbul Alamin dalam ayat ni dia dah bagi tahu, you ask me, I give you. Kalau macam kita datang jumpa orang, kita akan cakap apa? Oh, okey, orang datang, okey, tolong belanja kita makan. Okey, nak ini, ambil lah.
Tapi jaranglah bagi kita manusia ni akan cakap macam tu. Sebagai itu Allah. Itu sebab tu ayat ni adalah satu ayat yang memberikan keyakinan kepada kita Allah itu maha mujib, yang maha memustajabkan, yang maha memakbulkan doa hamba-hambanya. Okay? Jadi jangan sesekali putus asa daripada rahmat Allah. Jangan sesekali tinggalkan berdoa kepada Allah. Walaupun kita rasa kita ini kurang macam mana sekalipun, doa pada Allah itu mesti sentiasa. Okay? Baik, kita sentuh lagi satu ayat yang berkaitan dengan hukum hakam puasa. Sebab ayat sebelum ni kita dah bicarakan tentang puasa kan, ayat 185. Yes. Jadi ayat yang seterusnya Allah sambung lagi cerita tentang puasa. Daripada segi, kalau kita ingat ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullah, ini ayat ni, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nak kepada kamu keringanan, kesenangan, dan Allah tak mahu kamu susah-susah. Ayat 186 before this. Jadi ayat ni, potongan yang ini dia punya kesinambungan ni pada ayat 187 ni. Untuk Allah nak ceritakan apakah antara aspek kesenangan yang Allah, rukhsah yang Allah nak bagi, keringanan yang Allah nak bagi pada hamba dia dalam hukum hakam puasa ini. Maka dalam ayat 187 dalam mushaf ni, buka semak je sebelah tu kan. Idza sa'alaka tu dah ayat paling bawah sekali. So kita kena buka satu muka surat ni, yang paling kanan sekali, atas sekali tu, inilah ayat 187. Apa firman Allah? Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. Yang ini partnya, salah satu daripada keringanan yang Allah bagi. Allah kata, aku halalkan kepada kalian, boleh buat yang ini pada malam-malam kamu berpuasa, maksudnya pada bulan-bulan Ramadan. Ar-rafathu ila nisaikum. Ar-rafath kat sini maksudnya adalah untuk kamu, istilah dia, berhubungan lah dengan isteri kamu ataupun pasangan kamu. Dulu sebelum ini, masa Ramadan ataupun masa puasa ataupun syariat umat sebelum ini, mereka kalau diperintahkan untuk berpuasa, malam tu pun dia pun tak boleh berhubungan sesama suami isteri. Tetapi Allah tarik part ni, maksudnya puasa ni bukanlah sampai tahap kamu tak boleh langsung berhubungan. Tetapi masa tempoh kita berpuasa, daripada subuh sampai ke maghrib itu tak boleh lah. Tetapi selepas kita berbuka itu boleh. Boleh. Jangan orang kata tak boleh pula pada bulan Ramadan. Sebab itu keringanan yang Allah dah bagi pada kita. Rafath dari segi bahasa dia boleh membawa maksud jima', ataupun dari segi bahasa ar-rafath dia boleh juga maksud dia kata-kata yang keji. Fala rafatha wala fusuq, ayat tentang haji tu, al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuq. Rafath dalam konteks maksudnya boleh jadi juga maksud dia adalah kata-kata yang tak baik, jangan nak mencarut. Itu juga maksud dia.
Tapi kenapa kita kata dalam ayat ni ar-rafath itu bermaksud jima'? Disebabkan frasa yang seterusnya Allah kata rafathu ila nisa, pada pasangan isteri kamu. Hunna, kemudian Allah kata hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang inilah yang menjelaskan maksudnya rafath di sini maksud dia adalah jima', kerana Allah kata mereka adalah pakaian bagi kamu, kamu adalah pakaian bagi mereka. Maksudnya you hug each other lah, ataupun you cover each other. Itu dah macam menyelubungi each other. So ini menandakan bahawa hubungan ataupun suami isteri ini salah satu daripada cara manusia itu untuk mendapatkan ketenangan. Wa min ayatihi, dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Antara petanda-petanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan kamu ini daripada diri kamu juga. Maksudnya kamu ni semua daripada manusia, kamu ni same species, tak adalah daripada spesies manusia alien. Litaskunu, daripada kamu tu Allah ciptakan kamu ni berpasangan, azwaja, litaskunu ilaiha, ia mana untuk kamu saling merasa tenang, bersampingan, berdamping. So kalau kata kita berkahwin tapi kita tak rasa ketenangan itu, taskin itu kita tak rasa dengan pasangan kita, then you have a problem ataupun a issue there. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, Allah supaya Allah boleh jadikan sama kamu ni mawaddah ni, kasih sayang, ada rahmat, ada kebahagiaan itu. So itu sepatutnya purpose of pasangan hidup. Tapi kalau kita berpasangan hidup tapi dibuatkan kita sengsara, maka kita telah menyelisihi tujuan asal daripada syariat untuk kita berumah tangga. Okay? Jadi bila Allah kata hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, mereka adalah pakaian kamu, kamu juga adalah pakaian mereka, ini satu isyarat bahawa sepatutnya seorang suami, seorang isteri itu masing-masing ni, mereka ni akan menutup each other. Mereka ini bila jadi pakaian ni kita tutup aib, kan? Kita tutup aurat. Jadi kita tutup aib pasangan kita. Semua orang ada aib dia. Tapi kita taklah nak cerita pada orang mudah-mudah, kan? Dan kita tutup pakaian ni juga, selain daripada ditutup aib ataupun aurat kita, dia adalah untuk nak melindungi diri kita. Taklah orang yang pakai baju ni mudah-mudah untuk nak cedera, kan? Antara tujuan baju ada macam-macam jenis baju. Kita pakai pakaian ni, boot kita, boot kaki itu pun sebahagian daripada pakaian. Kalau kita masuk hutan kan, ada pakai boot, taklah cedera cepat. Kalau kita berkaki ayam, kita selipar je, mungkin kita akan cedera, cala, luka dan sebagainya. So pakaian ni antara purpose dia adalah kita nak cover daripada kecederaan. Begitulah suami isteri, kita lindungi each other. Kita tidak hurt each other. Kita lindungi mereka daripada anasi-anasi, serangan-serangan layar luar, dan kita tutup aib masing-masing. Itu hikmah daripada Allah menggunakan kalimah pakaian itu kepada suami dan isteri. Jadi Allah kata alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu manusia ini sifatnya lemah. Naluri seksual adalah satu naluri fitrah bagi manusia. Manusia akan yang dah baligh, mereka yang dah sampai masanya, tubuh manusia itu akan merembeskan chemical yang akan merangsang ataupun menarik manusia ke arah itu. Kita tak boleh halang. Sebab tu Islam tak bagi umat dia untuk nak macam kata membujang, kan? Nabi tegah umat daripada memujang, boleh-bolehnya kena kahwin. Nabi itu sunnah daripada umat, daripada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuba sedaya upaya untuk nak mendapatkan pasangan hidup. Ataupun Nabi tak bagi orang-orang yang macam ambil pendekatan seperti Buddha, sami-sami, yang mana mereka ini tidak berkahwin, pederi yang tidak berkahwin. Sebab mereka ini telah menghalang fitrah yang sepatutnya. Yang manusia ini memang ada sifat seksualnya, tetapi mereka halang. Maka di situlah kita tengok ada sebelum ini kes-kes yang menggemparkan, melibatkan pederi-pederi gereja yang terlibat dengan hubungan songsang, yang terlibat dengan macam-macam, sebab mereka cuba untuk menghalang fitrah ini. Islam tidak menghalang fitrah, cuma fitrah ini dipandu ke arah jalan yang betul. Alimallah annakum, Allah tahu ada antara kamu ni yang duk saling mengkhianati. Maksudnya khianah ni
dia culas lah kan. Dulu kata tak boleh, ada yang buat, tak tahan juga buat juga kan. Sebab tu Allah bagi ruang. Cuma ujiannya adalah ada waktu boleh, ada waktu tak boleh. Dulu ada waktu, walaupun waktu ni tak boleh, dia tak tahan, dia berbuat juga. So Allah kata fataba alaikum wa afa ankum. It's okay. Allah telah menerima taubat kalian dan Allah telah mengampunkan kalian. Itu apa nama keringanan yang telah Allah berikan kepada umat Muhammad alaihi wasallam. Kemudian apa nama Allah bagi tahu lagi, fal'ana bashiruhunna, apa nama, sekarang ni boleh kamu untuk nak berhubungan. Bashir maksudnya bersentuhan, tapi Allah gunakan perkataan ini sebagai metafor, sentuhan luar biasa lah maksud dia, supaya mubasyarah ni maksudnya is satu hubungan sentuhan je lah. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan mintalah. Dan kalau kamu rasa kamu nak berhubungan itu dengan isteri kamu untuk dapatkan anak, you can do it, no problem, selagi pada waktu yang dibenarkan, boleh saja. So dalam Islam, puasa kita hanya daripada pagi sampai wa kulu washrabu, Allah kata hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itulah waktu yang telah ditentukan oleh Islam. So senang cerita, daripada azan subuh sampailah kepada azan maghrib, itu sahajalah waktu kita diuji dengan syariat kita berpuasa. Baik. Jadi insya-Allah ini ayat yang berkaitan tentang puasa. Allah kata itu adalah batasan yang telah Allah perintahkan kepada kita, dan Allah telah jelaskan kepada kita semua, la'allahum yattaqun, semoga mereka ni boleh berpegang dengan syariat Allah, dan itu adalah sifat, salah satu daripada sifat taqwa. Baik. Jadi setakat ini dulu kita berhenti ayat ni, sebab lepas ni ayat ni akan masuk dalam konteks yang lain. Dan kita tengok ada satu soalan di Zoom ini. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita nak pergi umrah, tiba-tiba dia kata sampaikan salam pada Rasulullah. Macam mana kita nak respon untuk dakwah secara lembut? Jazakumullahu khairan. Ini memang selalulah kan, kalau kita nak pergi umrah, nak pergi haji, orang kata sampaikan salam pada Rasulullah. Cara yang lembut kita boleh bagi tahu, mungkin pada peringkat mula-mula, ialah kita cakap insya-Allah, insya-Allah. Tapi kita sampaikan satu nasihat juga. Kita kata insya-Allah, seolah-olah dia nampak kita terima apa yang dia cakap, tapi kita selitkan juga, kita kata tapi jangan lupa salawat dan salam itu kita ni boleh di mana-mana sahaja insya-Allah. Dan itu apa yang kata Nabi is, Allah kata sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu alaihi wasallimu taslima. Maksudnya Allah kata berselawatlah kepadanya, wasallimu taslima. Maksudnya salam ni adalah orang kata ingatan kesejahteraan itu. So di mana-mana sahaja yang kita nasihat pada dia elok-elok, dan kita bagi tahu insya-Allah, 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 dan apa nama, jangan lupa untuk selawat dan salam in any way yang kita boleh. Itu insya-Allah Allah bagi kepada kita peluang tu di mana-mana. So kita tak bash dia, kita tarik dan kita bagi sikit, bagi nasihat yang, atau kongsi knowledge kita insya-Allah. Okay, so that's all. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada hadirin hadirat yang bersama dengan kita pada hari ini di Facebook, di Zoom dan juga di live IG. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Next week, tak sure sebab mungkin saya akan ke Terengganu. Nanti insyaAllah admin akan update lah sama ada saya sempat ataupun tidak. Dan terima kasih juga kepada
Global Ihsan sebagai penganjur kepada kuliah ini. Oh, ni ada tulis ni. Ni saya malas tukar baju sikit, so saya pakai je baju Global Ihsan. Okay, so terima kasih. Welcome back kepada tim Global Ihsan. Apa nama, Ustaz Reza, Kak Majini, Kak TJ dan tim yang baru pulang daripada misi luar negaranya. Dan insya-Allah kita doakan semoga kita semua mendapat kebaikan dalam apa jua yang kita lakukan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi semua.